record kelas kita pada hari ini dan kita akan mulakan dengan hari ini dengan kronologi ataupun kita kata sebagai susun atur pendudukan British di Pulau Pinang. Bagaimana British menduduki Pulau Pinang? So, listen carefully, dengar betul-betul. Baik. Bermula pada abad ke-18, kalau kita lihat pada abad ke-18, Kesultanan Kedah tergugat kerana wujud persengketaan. Persengketaan ni maknanya konflik. Kerana wujud konflik dalam negeri dan juga ancaman kuasa asing. Maksudnya pada abad ke-18, Kesultanan Kedah ini mengalami ketidakstabilan. Dia unstable. Why? Kerana adanya konflik dalam negeri dan juga ada ancaman daripada kuasa-kuasa asing. Jadi Sultan Kedah telah berusaha untuk mendapatkan bantuan ketenteraan daripada British. Untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Okey, niat tu betul. Sultan Kedah berusaha mendapatkan bantuan tentera daripada British. Betul. Untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Niat tu betul. Namun begitu, pihak British mengambil kesempatan daripada masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah ini dengan melakukan tipu hela. Ingat tak? Bab 1, strategi yang digunakan oleh British, iaitu kita belajar ada 7 strategi. Manipulasi, tipu hela, desakan dan paksaan. Begitu juga perjanjian, pakatan dan juga serangan fizikal. Serta juga tipu hela dan sebagainya. Jadi ada 7. Jadi kita lihat di sini, dalam kes Pulau Pinang, British menggunakan tipu hela bagi menduduki Pulau Pinang. Bagaimana caranya, cikgu? Okey, jom kita tengok. Baik, bermula dengan perebutan tahta Kesultanan Kedah. Aduh, perebutan tahta ni maknanya apa? Berebut jawatan sultan. Berebut untuk menjadi raja bagi negeri Kedah. Ini masalahnya. Iaitu krisis perebutan tahta berlaku apabila Sultan Muhammad jiwa, iaitu Sultan Kedah pada tahun 1710 hingga 1778. Sultan Kedah ini telah melantik Tunku Abdullah. Perebutan if like wars ke? Tidak, dia bukan like wars. Dia bukan peperangan bersenjata, tetapi dia lebih kepada peperangan tidak puas hati. Perebutan tahta ni maknanya dia sebagai, kita kata sebagai tidak puas hati dan saling, saling ancam mengancam. Kau bagi kat dia kalau kau bagi kat dia, siaplah kau nanti. Dia macam tu. Kenapa pula aku nak bagi jawatan ini pada anak aku? Kau berani menentang aku, ya? So, orang tu cakap apa? Kau nak bagi pada anak kau, ya? Okey, baik-baik. Jagalah kau. Itu adalah ancaman kerana berebut tahta. Tapi sebelum itu, kita tengok dulu cerita. Sebelum itu kita tengok cerita dulu. Baik. Sultan Muhammad jiwa melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Baik. Kamu akan kata apa? Alah, cikgu, Sultan Muhammad jiwa lantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Raja Muda je kot. Belum Sultan lagi. Ingat dalam Kedah, Raja Muda Kedah ni maksudnya apa? Bakal pengganti Sultan. Raja Muda Kedah adalah jawatan yang mana dia akan menjadi bakal pengganti Sultan Kedah. Sultan Kedah pada waktu itu siapa, cikgu? Sultan Kedah pada waktu itu adalah Sultan Muhammad jiwa. Jadi Sultan Muhammad jiwa kata dia melantik Tunku Abdullah ini sebagai Raja Muda Kedah. Maksudnya, Sultan Muhammad jiwa telah melantik Raja Muda Kedah. Kalau aku mati nanti, kalau beta mangkat,
iaitu Tunku Abdullah akan naik menjadi Sultan Kedah. Begitu. Okey, itu tak ada masalah. Tetapi kerabat diraja Kedah. Kerabat diraja Kedah ni saudara mara. Saudara mara, mungkin uncle, mungkin anak saudara, mungkin bapa saudara bagi Sultan Kedah. Kerabat diraja Kedah. So, kerabat diraja Kedah tidak setuju dengan pelantikan tersebut. Tidak bersetuju. Kenapa dia tidak bersetuju, cikgu? Dia ada cerita. Sebenar-benarnya, Tunku Abdullah ini adalah bukan anak gahara. Bukan anak gahara. Ini cikgu kena jelaskan. Dia tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut. Kerana apa? Kerana, cikgu boleh tulis kat sini, iaitu Tunku Abdullah itu, Tunku Abdullah itu adalah bukan anak gahara. Apa tu bukan anak gahara, cikgu? Baik, bukan anak gahara ni sebenarnya bermaksud. Cikgu buat kat sini. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini, iaitu Tunku Abdullah bukan anak gahara. Baik, apa itu anak gahara, cikgu? Baik, anak gahara bermaksud iaitu anak sultan dan permaisuri. Permaisuri. Ini baru dikatakan sebagai anak gahara. Tapi Tunku Abdullah bukan anak gahara. Maknanya Tunku Abdullah ni maknanya anak anak sultan, dan juga permaisuri juga. So permaisuri, tapi permaisuri bukan keturunan raja. Bukan keturunan raja. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenar-benarnya, Tunku Abdullah ni bukan anak gahara, iaitu dia ni sebenarnya Tunku Abdullah ialah anak sultan. Di mana sultan telah berkahwin dengan permaisuri yang bukan keturunan raja. Iaitu permaisuri itu orang biasa. Korang faham tak faham ni? Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Faham okay. If sultan bukan keturunan raja, sama permaisuri pun dikira anak. Dia macam ni. Kamu kena faham bahawa sultan memang boleh kahwin lebih daripada satu. Boleh kahwin. Contoh macam cikgu. Cikgu kahwin dengan cikgu contoh cikgu raja sultan. Cikgu sultan, cikgu kahwin dengan anak Sultan Pahang. Anak Sultan Pahang, puteri Sultan Pahang. So cikgu kahwin. Anak di antara cikgu dengan anak di antara beta dengan puteri Sultan Pahang itu dipanggil anak gahara. Dan anak itu boleh menggantikan beta untuk sebagai sultan negeri ini. Itu. Baik. Ada juga kes di mana, let's say lah, kalau katakan cikgu sultan, cikgu berkahwin pula dengan orang biasa. Contoh lah. Contoh cikgu berkahwin dengan artis. Contoh cikgu berkahwin dengan Anna Jobling. Contoh. Cikgu kahwin dengan Anna Jobling. So Anna Jobling rakyat biasa. Jadi bila cikgu kahwin dengan Anna Jobling tu, cikgu raja. Anna Jobling tu orang biasa. So anak yang lahir nanti itu adalah dipanggil bukan anak gahara. So itu anak itu tidak boleh mewarisi, tidak boleh menggantikan cikgu sebagai sultan. Sebab ibu dia bukan keturunan raja. Faham? Ya, kalau permaisuri, dia adalah anak ataupun puteri keturunan raja. Itu. Sebab itu kamu kena faham adat istiadat raja memang macam tu. Jadi ada kata sebab tu je pun. Memanglah. Jadi kan.
Zaman sekarang pun macam tu lagi ke cikgu? Ya betul, zaman sekarang pun macam tu lagi. Zaman sekarang pun macam tu lagi. Sebab itu memang adat dia. Jadi, kalau kita lihat di sini, kerabat di Raja Kedah tu, dia tidak setuju dengan pelantikan tersebut. Dia tak setuju sebab dia kata, Tunku Abdullah ni anak tuanku dengan rakyat biasa. So, kami tak nak dia sebagai Raja Muda Kedah. Kami tak mahu. Jadi, bila kerabat di Raja Kedah tidak setuju dengan pelantikan itu, maka kerabat di Raja Kedah ini telah berpakat dengan Bugis. Bugis ni adalah sekumpulan masyarakat Bugis di Selangor yang tinggal di Selangor pada waktu itu untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. So kerabat di Raja Kedah kata apa? Baiklah, kalau tuanku nak lantik juga Tunku Abdullah ini sebagai Raja Muda Kedah, kami membantah dan kami akan berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang tuanku. See? Jadi itulah yang berlaku. Dah menjadi krisis, konflik. Jadi Sultan Muhammad Jiwa rasa terancam. So Sultan Muhammad Jiwa buat apa? Iaitu memohon bantuan ketenteraan daripada SHTI, Syarikat Hindia Timur Inggeris. Sebab kena ingat, pada zaman itu Inggeris pada waktu itu adalah kuasa besar yang menjajah negara-negara lain. Jadi sudah tentu British ada senjata yang kuat, yang power. Jadi Sultan Muhammad Jiwa sedar juga, Inggeris ni power ni. Aku kena minta bantuan SHTI ni lah untuk bantuan ketenteraan mempertahankan Kedah. Untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. Jadi SHTI pun hantarlah Edward Monckton untuk berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Jadi bila berunding gagal. Rundingan itu gagal apabila SHTI kata apa? Kami tidak dapat memberikan jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Kenapa SHTI tidak memberikan jaminan cikgu? Sebab SHTI kata apa? Aku tak boleh bagi jaminan lah untuk mempertahankan Kedah. Wahai Sultan Muhammad Jiwa, kami tak mampu nak bagi. Sebab apa? Sebab yang serang tu ialah orang Bugis di Selangor. Kami ni pun, SHTI ni, berdagang juga dengan Selangor. Kami dapatkan biji timah daripada Selangor. Kedua-dua ni kawan kami. Kedah pun kawan kami, yang Bugis di Selangor pun kawan kami. Jadi takkanlah mana satu kami nak sokong ni? Kan? Kamu berdua sedang nak bergaduh. Jadi kami tak bolehlah nak tolong. Dua-dua kawan. Jadi kami tak mampu nak memberikan bantuan ketenteraan. Jadi itu yang berlaku. Sebab itu rundingan itu gagal. Jadi Sultan Muhammad Jiwa, okeylah. Tak boleh buat apa kan? Okeylah, SHTI kata dia tak mampu. Okeylah, fine. So itu reason yang pertama. Reason yang pertama iaitu perebutan tahta Kesultanan Kedah. Namun begitu, selepas itu, kalau kita lihat, semasa pemerintahan Sultan Abdullah 1778-1798. Cikgu dah tanya korang, mana datang Sultan Abdullah ni? Tadi Sultan Muhammad Jiwa. Sekarang ini Sultan Abdullah. Mana datang Sultan Abdullah ni? Siapa Sultan Abdullah? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapakah Sultan Abdullah ini? Sebelum ni Sultan Muhammad Jiwa. Sekarang ini Sultan Abdullah pula. Semasa pemerintahan Sultan Abdullah. Baik. So, Pravi kata anak Sultan Kedah. Baik. Sebenar-benarnya apa yang berlaku adalah macam kita baca tadi kan? Bila kita baca tadi, iaitu Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah, betul? So Tunku Abdullah inilah
okey, telah naik menjadi Raja Kedah dan menjadi Sultan Abdullah. Nampak? Walaupun kerabat Raja Kedah tak setuju, tapi Tunku Abdullah itu telah naik juga menjadi Sultan Abdullah. Korang jangan keliru. So, bermakna Sultan Abdullah ni siapa cikgu? Sultan Abdullah ini ialah Tunku Abdullah tadilah. Okay, sebab atas perintah Sultan Muhammad Jibur, naik juga menjadi Sultan. Gitu. Jadi, semasa pemerintahan Sultan Abdullah lah. Okey, Siam. Siam ni mana cikgu? Siam ni adalah Thailand. Sawadikap, kangkung krab. Okay. Jadi Siam Sultan semasa pemerintahan Sultan Abdullah, Siam ini telah menuntut kembali penghantaran bunga emas daripada kerajaan Kedah yang terhenti semasa Perang Siam Burma. Kenapa pula macam ni cikgu? Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu juga, bahawa sebenarnya suatu ketika dahulu Kedah ini di bawah pengaruh Siam. Jadi setiap 3 tahun sekali Kedah akan menghantar bunga emas. Hantar bunga emas kepada Siam sebagai tanda persahabatan. Bunga emas tu macam mana cikgu? Bunga emas ni sebenarnya adalah satu sejenis bunga yang sebenarnya dibuat daripada emas keseluruhan. Bunga emas tu memang keseluruhan dia memang bunga emas. Macam mana bentuk dia cikgu? Bentuk dia sebenarnya seperti ini. Kalau cikgu kongsikan seperti ini. Ini bunga emas. Ini bunga emas. Dan kalau kita lihat bunga emas ni, dia punya bunga-bunga pun dibuat daripada emas. Dia punya bunga-bunga pun dibuat daripada emas yang tulen. Kalau kita lihat, inilah dia. Bunga emas. Jadi, bunga emas ini dihantar oleh Kedah kepada Siam setiap 3 tahun sekali. Tetapi kita tahu bahawa Siam selalu berperang dengan Burma. Jiran dia berperang. Jadi, Kedah pun hold dululah. So, apa yang Siam kasih kat Kedah? Siam tak kasih apa-apa. Siam kasih perlindungan. Ingat adik, Siam buat apa? Ingat ini Kedah telah berikan aku bunga emas Jadi korang semua negara-negara lain jangan kacau Kedah. Siapa kacau Kedah, aku akan serang dia. Ingat nampak tak? Jadi Siam memberikan perlindungan. Sebab Kedah telah memberikan satu bunga emas setiap 3 tahun. Bunga emas tu dia buat daripada emas kot. Memang bernilai tinggi. Jadi, semasa perang Siam dengan Burma, selama beberapa tahun kan. Jadi, Kedah ni tengok. Aku tengok Siam dengan Kedah ni asyik berperang je kan. Siam dengan Burma ni berperang. Aku nak hantar bunga emas ni. Tak apalah, hold dululah. Di hold dulu. Jap. Untuk apa dia hantar bunga emas tu cikgu? Bunga emas itu dihantar sebagai tanda persahabatan. Tanda persahabatan. Macam ni lah. Contoh macam cikgu. Kalau katakan cikgu punya birthday. Kemudian kamu semua menghantar hadiah. Ada yang hadiah berharga RM50. Ada yang hadiah berharga RM100. Ada hadiah yang berharga RM30. Kamu semua hantar pada cikgu kan? Itu sebagai tanda apa? Tanda ada hubungan antara cikgu dengan kamu. Ada hubungan di antara cikgu dengan kamu. Samalah macam Kedah dengan Siam. Dia hantar bunga emas sebagai tanda persahabatan. Itu sebenarnya. Jadi, Kedah hold dulu. Kedah kata apa? Nanti dululah. Sebab sedang berlaku perang Siam Burma. Jadi, kita hold dulu. Jadi, kemudian, apabila perang Siam dengan Burma tamat, maka Siam kata apa? Kedah, aku nak balik aku punya bunga emas. Aku nak balik bunga emas tu. Jadi,
Sultan Kedah berasa tergugat, berasa terancam. Ingat tergugat dan terancam. Okey. Tergugat dan terancam dengan permintaan Siam. Di mana dia tahu kalau aku tak bagi bunga emas ni, silap-silap bulan Siam akan menyerang Kedah. Jadi Sultan Kedah berasa tergugat. Lalu Sultan Kedah pun memohon bantuan SHTI. Tu. Jadi baginda Sultan Kedah ingin offer, menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan kepada SHTI. Okey, dengan syarat mendapatkan bantuan ketenteraan dan melindungi Kedah daripada ancaman Siam. The problem is, niat Sultan Kedah ni betul. Nak mohon bantuan SHTI. Dan nak offer Pulau Pinang. Okeylah, baik. Tapi baginda telah minta bantuan Francis Light. Ini kesilapan besar. Ini kesilapan besar. Kamu tahu kenapa kesilapan besar? Sebab Sultan Kedah ni, Sultan Abdullah, minta bantuan Francis Light. Francis Light ni siapa, cikgu? Francis Light ni seorang pedagang persendirian. Mentang-mentang Francis Light ni muka orang putih, muka macam orang putih, dia panggil, Francis Light, can you sampaikan syarat-syarat perjanjian ini kepada Governor General British di India. Dia nak minta, sebenarnya Sultan, mungkin kita boleh bayangkan, imagine dia punya situation, iaitu Sultan Kedah ni, dia nak minta bantuan. Alamak, aku rasa terancam lah. Pada siapa aku nak minta ni? Aku rasa aku nak minta kepada SHTI lah. Tapi wakil SHTI ni tak ada di Kedah. Tiba-tiba nampak Francis Light. Dia pun jumpa, baginda jumpa Francis Light. Francis Light, kamu kenal tak SHTI? Francis Light kata apa? Oh, kenal. Jadi imagine lah. Baik, kemudian Sultan Abdullah kata apa? Okeylah, macam ni. Sebenarnya nak minta bantuan SHTI untuk berikan bantuan ketenteraan. Sebab apa? Sebab Siam nak serang Kedah ni. Jadi kalau SHTI boleh bagi kat beta bantuan ketenteraan, beta bagi dekat SHTI tu, beta bagi Pulau Pinang. SHTI boleh duduk kat Pulau Pinang, duduk situ, buat pi kat dia, duduklah kat situ. Di Pulau Pinang. As long as SHTI bagi kat beta bantuan ketenteraan. Dia cakap dengan Francis Light. Nanti Francis Light, Hang Pi dia, bagi tahu Governor General British sananya. Jadi Francis Light kata apa? Baik tuanku, baik. Patih akan bagi tahu kepada Governor General British di India. Betulkah tuanku nak bagi Pulau Pinang kepada SHTI? Kalau SHTI bagi bantuan ketenteraan? Betul. Beta cakap memang betul ini. Beta nak bagi Pulau Pinang. Kalau betul. Okey. Kat sinilah Francis Light. Kita bayangkan. Tipu helah Francis Light menduduki Pulau Pinang. Iaitu, dia kata apa? Tipu helah Francis Light. Francis Light menyedari kedudukan strategik Pulau Pinang. Jadi semasa perbualan di antara Francis Light dengan Tunku atau dengan Sultan Abdullah. Betul ke Sultan tuanku nak bagi Pulau Pinang pada SHTI ni? Betul. Kalau SHTI bagi bantuan ketenteraan, beta akan bagi Pulau Pinang. Nak? Lepas tu dia fikirlah. Pulau Pinang ni strategik ni. Jadi memang bagus ni, memang strategik untuk pelabuhan ni. Bagus ni. Kan. Jadi Francis Light kata apa? Tak apa tuanku. Tak apa. Anggaplah hal ini settle. Tuanku jangan risau. SHTI tu nanti confirm akan bagi bantuan ketenteraan kepada tuanku. Confirm.
Jangan risau. Jangan risau nah. Tuanku jangan risau. Jadi Sultan Abdullah kata apa? Baguslah. Beta rasa terlega sikit. Beta pegang pada janji hang nah. Beta pegang pada janji hang bahawa SHDI akan beri bantuan ketenteraan. Terus saya kata apa? Don't worry, tuanku. Don't worry. Don't worry. SHDI pasti akan bantu tuanku. SHDI pasti akan memberi bantuan ketenteraan. Di situ tipu elak. Padahal Francis Lai itu bukan orang SHDI. Tapi dia cakap bagi pihak SHDI. Konon-kononnya lah. Jadi Francis Lai yang sedar tentang kedudukan strategik ini, Pulau Pinang ini berjanji bahawa SHDI akan memenuhi syarat-syarat yang dipohon oleh Baginda Sultan Kedah. Jadi sebab itu Sultan Abdullah dia kata apa? Sultan Abdullah pun kata, okeylah, beta berpegang kepada janji itu. Janji kamu nah. Jadi berpegang pada janji tersebut, maka menawarkan Francis Lai untuk membuka pertempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. Kita sambung perbualan tadi. Korang bayang sambung perbualan tadi. Okey, mula-mula. Okey, Sultan Abdullah katakan. Okey, beta harap SHDI boleh bagi bantuan ketenteraan kepada Kedah. Beta akan bagi Pulau Pinang kepada SHDI. Francis Lai berkata, nah, betul nah? Bagus. Pulau Pinang strategik. Jangan risau tuanku. Okey, SHDI confirm akan berikan bantuan ketenteraan kepada tuan. Betul tak? Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Okay. Beta berpegang pada janji Francis Lai bahawa SHDI akan beri bantuan ketenteraan. Don't worry tuanku. Don't worry. Confirm Francis Lai, confirm SHDI akan berikan bantuan ketenteraan. So, Sultan Abdullah ni pula, dia punya baik, dia punya suka. Baguslah, lega nah. Okay. Jadi kalau macam tu, kalau gitu, hang bolehlah pergi duduk Pulau Pinang. Francis Lai, hang boleh pergi duduk kat Pulau Pinang, hang pergi buka penempatan di sana, hang duduklah kat sana. Benta benarkan. Francis Lai kata, ish, serius ke tuanku? Serius, ini serius. Hang pergi buka lah, okey, penempatan di Pulau Pinang. Jadi Francis Lai kata apa? Wah, bagus ni. Jadi baik-baik tuanku. Parti akan buka pertempatan di Pulau Pinang sana. Beta parti akan pergi sana, parti akan letak. Akan letak bendera di sana. Jadi Sultan Abdullah berpegang pada janji tersebut, menawarkan Francis Lai membuka pertempatan, membuka tempat di Pulau Pinang. Okey. Kena ingat tawaran ini dibuat sementara menunggu jawapan daripada SHDI berhubung dengan syarat yang ditawarkan oleh baginda. Maksudnya apa? Kita sambung tadi. Okey, Sultan Abdullah kata apa? Boleh pilih duduk sana nah. Okey. Baik. Tuanku jangan risau. Okey, parti akan duduk di Pulau Pinang. Okey, tentang SHDI tu, tentang bantuan ketenteraan tu, nanti parti akan pergi ke India, parti akan tanya dan parti akan minta SHDI hantar bantuan ketenteraan. Jadi, Tunku Abdullah kata apa? Atau Sultan Abdullah kata apa? Okey, baik, bagus. Okey, beta rasa lega. Tapi ingat, Francis Lai belum confirm lagi. Belum jumpa SHDI lagi. Belum. Tapi, Sultan Abdullah telah beri Pulau Pinang kepada Francis Lai. Ya betul. Nampak tak? Sultan guna English atau Malay to talk to Francis Lai. Alah, Tuhan, ini kira translation lah ni. Bagi korang faham. Okay, takkanlah Francis Lai guna cakap Kedah. Kan? Francis Lai kan orang putih. Takkan dia cakap Kedah, kan? Jadi, kalau kita lihat, inilah yang berlaku. Di sini kalau kita lihat, kesilapan siapa? Kesilapan Sultan Abdullah. Sebab apa? Benda tak confirm lagi, dah bagi Pulau Pinang. Betul tak? Tak confirm lagi dengan SHDI, dah bagi
okey, dah bagi Pulau Pinang kepada Sultan, kepada Francis Light, kan? Jadi, ya. Jadi Francis Light tu memang seronok lah. Francis Light, okey, aku belum pergi SHTI lagi. Aku belum pergi jumpa SHTI di India lagi. Sultan Kedah dah bagi aku Pulau Pinang. Ui, Pulau Pinang besar kot. Oi, Pulau Pinang. Jadi Francis Light telah menamakan Pulau Pinang itu sebagai Prince of Wales Island. Prince of Wales Island. Dan pertempatan mereka yang mula-mula, okey, iaitu yang mula-mula Francis Light buka, okey, tempat yang mula-mula disinggahi itu dinamakan Georgetown. Sempena nama apa? Sempena nama Raja England, iaitu King George. King George. Jadi sebab itu dipanggil, diletakkan nama Georgetown. So inilah dia ilustrasi upacara menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786. Nampak? Okey, ini adalah kalau kita lihat, inilah dia tipu helah yang digunakan oleh Francis Light. Okey. So sebenar-benarnya kalau kita lihat ada dua ancaman, iaitu perebutan tahta dan juga ancaman Siam. Baik. Setakat ini boleh faham ke tak boleh faham? Ada sebarang pertanyaan tak? Ada sebarang pertanyaan tak? Faham okey. Jadi okey. Kita dah faham kat situ. Okey. Macam mana Sultan Francis Light jumpa Francis Light? Okey. Francis Light kan pedagang. Ingat Francis Light ialah pedagang. Dia adalah seorang traders. Trader, dia akan datang ke Kedah untuk berdagang. Traders sebenarnya akan berdagang. Kena ingat Kedah ialah sebuah negeri yang ada pelabuhan. Jadi Francis Light selalu datang ke Kedah, okey, untuk berdagang, meletakkan barang-barang dagangannya. Dan kalau mengikut adat, kalau para pedagang itu adalah para pedagang daripada negeri-negeri luar, mereka kena jumpa Sultan Kedah dulu. Pedagang daripada India, pedagang daripada Eropah ke daripada China, bila mereka nak datang mula-mula, mereka kena jumpa Sultan Kedah dulu. Ampun tuanku, patik daripada daripada negara China atau patik datang daripada negara Eropah, datang ke sini untuk berdagang. Itu memang adat dia. Okey. Jadi, ada yang bertanya, cikgu, anak gahara maksudnya anak bukan permaisuri dan anak sultan ke? So, anak gahara ialah anak permaisuri dengan sultan. Yang bukan anak gahara iaitu anak sultan dengan bukan permaisuri. Kalau orang Kedah tak suka Tunku Abdullah menjadi sultan, dia orang nak siapa? Dia orang nak orang lain. Okey, Bugis tu apa? Cikgu tak noted tadi. Bugis tu ialah masyarakat. Okey, masyarakat Bugis yang tinggal di Selangor. Masyarakat Bugis tu ialah masyarakat yang tinggal di Selangor, masyarakat